Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akhwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita berselawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك النبي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني
ويا مني رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin.
Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya Mustafa. Assalamu alayka ya Murtada. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballaghta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabili rabbika haqqa jihadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah yang telah diperkenankan kita untuk menyambung kembali dalam pengajian kitab Fardu Ain kita. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang sedang membicarakan daripada perihalnya mengkebumikan mayat. Kita telah mengatakan dalam pelajaran kita lepas, iaitu semalam, setelah kita selesai mengkebumikan mayat, kita duduk sebentar di tepi perkuburan dan kita membacakan talqin. Talqin itu ialah mengajarkan kepada si mayat apa nak dijawab ketika disoal oleh munkar dan nakir. Dan kita telah datangkan beberapa hadis mengenai soal jawab munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya. Jadi di sini apakah kita perlu hafal? Jawapan ni kita tak perlu hafal. Tetapi dia akan dijawab oleh iman kita, oleh amalan kita. Andai kata kita hafal pun, tapi kalau amalan kita, iman kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka dia tak akan dapat menjawabnya juga. Walaupun kita tidak tahu bahasa Arab pun, tapi kalau sekiranya kita beramal soleh, iman kita benar, ikut jalan yang lurus, insya-Allah akan Allah mudahkan untuk kita menjawabkannya dengan perkataannya tetap yang tidak ada kekeliruannya. Ya, begitulah dia tuan-tuan. Sunat kita duduk sebentar, lepas kita kebumikan mayat, duduk sebelah di samping perkuburan. Nabi SAW pun duduk selepas kebumikan mayat sahabatnya, dan Nabi pun duduk sekira-kira waktunya, panjang masanya seperti menyembelih seekor unta dan kemudian membuang kulit-kulitnya dan memotong daging-dagingnya untuk diberikan kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya. Seolah-olah masa itu lebih kurang paling-paling tidak pun setengah jam tu, ya, ataupun 45 minit. Jadi macam itulah. Tapi kita isikan pula dengan bacaan Al-Quran. Selain pada talqin, bacaan Al-Quran, kalau boleh kita bacakan Yasin, bacakan tahlil. Jadi mayat ini apabila telah dikebumikan, dia merasakan kalau ada teman-teman yang duduk sebelah-sebelah kubur dia, dia rasa lega sikit. Sebab ada orang temankan dia macam orang masuk rumah barulah. Dia masuk saja terus kita tinggalkan dia. Dia pun keseorangan. Tapi kita duduk sekejap, kita tenangkan jiwa dia, tenangkan hati dia, yang kita ada sama-sama dia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Mayat pun macam tu jugalah, dia perlukan ketenangan dan ditemankan. Dan begitulah para jemaah sekalian, kita telah mengatakan bahawa dalam mengenai tentang kita duduk di kuburan ataupun melangkah kubur, hukumnya adalah makruh, ya. Jadi itu adalah makruh, tetapi setengah ulama kata haram kerana dia tak menghormati kubur. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada melangkah kubur.
Melainkan kalau darurat kerana kita nak angkat jenazah, nak sampai ke tempat kuburan lubang tu, terpaksa kita langkah, itu keadaan yang terpaksa. Ya, jadi apabila kita mengatakan kita mengkuburkan mayat, jadi adakah orang-orang wanita tu boleh ikut pergi ke kuburan? Kita telah sebutkan dalam pelajaran yang awal bahawa wanita itu tidaklah kita katakan dianjurkan untuk mereka pergi ke perkuburan pada hari kebumian tersebut, ya. Tapi kalau sekiranya dia nak pergi, dia boleh pergi, cuma makruh lah, ya. Tetapi kalau sekiranya isteri yang meninggal ataupun suami yang meninggal, isterinya tu iaitu balunya yang masih hidup, maka dia tak bolehlah keluar pada rumah kerana dia dalam iddah. Jadi apabila meninggalnya seorang suami, maka isteri yang di mana dia masih hidup itu, dia dihukumkan dalam iddah dari saat suami dia meninggal. Jadi kalau iddah orang perempuan ni, kalau sekiranya iddah mati, iaitu suaminya meninggal dunia, iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari ini, ada beberapa larangan kepada wanita tersebut, iaitu wanita yang meninggal suaminya. Yang pertama, dia tak boleh dipinang. Orang luar, lelaki lain tak boleh pinang, dia haram. Dan yang keduanya, dia tak boleh bernikah kahwin. Kalau dia nikah, tak sah nikah dia. Sebab dalam iddah, wanita dalam iddah tak sah nikah. Dan ketiganya, dia tak boleh keluar pada rumah dia. Jadi dia tak boleh keluar pada rumah. Jadi kalau sekira jenazah suaminya nak dihantar ke kubur, isterinya tak boleh ikut sama. Isteri duduk di rumah. Kalau sekira isteri keluar juga, maka hukumnya haram. Jadi isteri yang dalam iddah ni, iddah mati suami ni, maka dia tak boleh keluar rumah, melainkan kalau darurat sahaja. Dia tak boleh keluar rumah tu, nak pergi ke mana-mana tak boleh, melainkan darurat. Darurat itu seperti nak pergi ke pasar kerana nak beli barang bahan-bahan makanan. Anak-anak dia tu nak makan, jadi siapa nak pergi beli? Patutnya pakcik-pakcik lah budak-budak ni, ya. Ipar dua idea lah pergi tolong belikan. Kenapa? Kerana wanita ini dalam iddah, dalam duduk di rumah. Tapi kalau tak ada orang lah nak menguruskan rumah mereka, terpaksalah sang isteri yang balu ini, terpaksalah dia pergi ke pasar. Begitu juga sepatutnya apabila orang tu meninggal dunia, maka adik-beradik dia yang masih hidup memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkan dan juga isteri yang ditinggalkan. Jadi kalau sekiranya adik-beradik tu kongsi-kongsi, bantulah rumah abang dia yang baru meninggal, ada tinggalkan isteri, ada tinggalkan anak, tapi tak ada siapa nak ambil berat. Terpaksalah isteri ni keluar pergi bekerja. Itu terpaksalah, darurat. Jadi kalau sekiranya kerana darurat dia terpaksa keluar pergi bekerja, kerana darurat dia terpaksa pergi ke pasar, kerana darurat dia terpaksa pergi ke doktor kerana dia sakit, nak berobat, maka itu diharuskan. Itu tak ada dilarang. Tapi dilarang tu kalau dia nak keluar pergi ke majlis orang kahwin, dia dilarang nak pergi majlis keramaian, nak pergi ziarah-ziarah hari raya, ziarah adik-beradik, ziarah orang-orang luar. Tak boleh lah. Awak ni di dalam iddah. Awak dalam suami baru meninggal dunia. Kenapa ustaz ni suami meninggal dunia ni, kita perempuan dalam iddah, sebagai memberikan penghormatan kepada suami. Hak suami itu sangat besar, tuan-tuan, ya. Sehingga kan kalau sekiranya seseorang isteri, kalaulah dia punya khidmat pada suami itu sehingga, maaf kata, dia menjilat akan nanah-nanah yang mengalir daripada luka di badan suami, belum lagi dia menunaikan hak suami. Masya Allah. Habis macam mana tu? Itulah dia, patutnya dia penuh hormat, kasih, sayang pada suaminya. Jadi begitulah kalau suami dia meninggal. Walaupun wanita yang kematian suami wanita itu belum ditiduri, baru nikah saja, misal kata, belum ditiduri lagi. Ataupun misal kata wanita itu ialah dia seorang anak perempuan kecil, tetapi ada khilaf lah tentang kalau anak perempuan yang belum baligh, ya, itu ada khilaf. Jadi begitulah dia, tuan-tuan, ya. Kalau sekiranya dia dalam iddah, dia tak boleh keluar rumah. Ya, kalau nak pergi, habis ustaz nak pergi belajar, ikut online sajalah, ya. Itu cukuplah, tak payahlah nak pergi belajar tempat ustazah ke, ustaz ke, tak apa. Ya, ikut online saja.
Dan demikianlah kalau sekiranya dia dalam masa dia nak, dalam iddah tu dia nak pergi haji, dia nak pergi umrah, pun tak boleh. Ustaz, saya dah register dah nak pergi haji, dah dapat kota, habis suami pula meninggal. Tak boleh, dalam iddah tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah. Kerana kedua-duanya itu wajib. Wajib iddah, wajib haji. Tapi haji boleh tunda tahun depan. Tapi iddah dia tak boleh tunda. Dia masa tu juga bermula dari saatnya suami meninggal sampailah 4 bulan 10 hari. Jadi di sini ada setengah orang yang maaf kata dia tak faham. Dia kata, tak apalah, aku pergi ke sana nak ibadat. Aku doakanlah laki aku tu depan Kaabah. Memanglah itu baik, tetapi menyalahi agama. Syariat telah menetapkan orang perempuan dalam iddah tak boleh keluar rumah. Apalagi nak pergi belayar pula. Walaupun pergi belayar haji atau umrah. Ya? Itu kita kena fahamlah. Itu dalam keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya? Semuanya bersepakat dalam perkataan yang tersebut. Dan demikian juga wajiblah bagi orang perempuan yang dalam iddah itu, dia tidak boleh berhiaskan diri dia. Ya? Dia tak boleh hiaskan diri dia. Jadi tak boleh hiaskan diri dia tu bagaimana? Maknanya di sini dia tak boleh pakai pertama pakaian perhiasan. Maknanya kalau dia ada pakai gelang emas ke, cincin emas ke, ya, dalam masa dia di dalam iddah itu, ditanggalkanlah, simpanlah sekejap, ya. Tak boleh nak berhias-hias. Kenapa ni tak boleh nak hias-hias? Kerana nak menunjukkan rasa sedih. Sedih kerana kematian suami. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, tidak halal bagi seseorang wanita kita katakan beriddah lebih pada 3 hari, melainkan kepada suami dia 4 bulan 10 hari. Maksudnya, kalau perempuan tu mati maknya, bapaknya, ya, adiknya, kawan dia, dia pun sedihlah, ya. Sedih. Orang meninggal kan, sedihlah orang yang dekat dengan rapat dengan dia. Mak dia, ayah dia, abang dia, sebagainya. Tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. Kesedihan tu tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi kalau untuk suami, 4 bulan 10 hari, bukan kata sunat, wajib dia menunjukkan rasa kesedihan. Jadi dia tak boleh pakailah cincin emas ke, atau perak ke, perhiasan lah maksudnya. Cincin ke, gelang ke, ataupun kain sutera, walaupun kain sutera warna hitam. Warna hitam ni pun kadang-kadang menampakkan kecantikan apabila dia dibuat pada kain sutera. Walaupun kain hitam, ustaz, kain hitam ni bukan perhiasan, tapi dia buat pada sutera. Jadi buat masa tersebut saja dalam iddah dia dilarang. Lepas tu nak pakai, dah habis iddah, nak pakai sutera boleh. Sebab sutera ni memang halal lah untuk orang perempuan. Orang lelaki memang haram bila-bila pun, ya. Dan demikian juga dia tak boleh pakai wangi-wangian pada badan dia dan pada rambut dia. Tak boleh pakai shampoo-shampoo yang wangi. Kita tak boleh nak pakai, kita katakan minyak-minyak atar, minyak perfume, ya, spray-spray badan semua tak boleh. Pada badan tak boleh, pada pakaian dia pun tak boleh. Jadi kedua-duanya tak boleh. Pada badan dan juga pada pakaian. Dan tak boleh dia pakai minyak-minyak yang wangi. Minyak-minyakkan badan dia, urut-urutkan dengan minyak yang wangi. Itu semua tak boleh. Kerana dia termasuk di dalam berwangi-wangian, berhias-hiasan. Begitu juga kalau kita pakai minyak yang wangi untuk rambut, minyak rambut kita, minyak rambut yang wangi. Dan tak boleh dia memakai celak, ya. Kerana memakai celak tu menghiaskan matanya. Nanti orang lelaki lihat, nanti tersangkut hati pula. Jadi itu dia kena elakkan. Begitulah dia tak boleh pakai hinai. Hinai itu apa bentuk juga hinai. Apa kualiti pun. Ya, walaupun kita kata tak cantiklah hinai ni. Alah, hinai ni tak ada wangi. Tak kira. Pokoknya itu merupakan perhiasan. Jadi wanita yang dalam iddah, dia tak bolehlah pakai hinai. Hinai di kepala ke, di tangan ke, di badan ke, di kaki ke. Dan dia tak boleh memakai kain pakaian yang telah dicelup dengan celupan warna merah ataupun dengan warna kuning, ataupun yang dicelup dengan wangi-wangian. Kenapa? Sebab itu perhiasan. Jadi biasanya ialah kalau orang perempuan dalam iddah ni, dia pakai putih lah, ya. Ataupun pakai baju plain aja, ya. Ataupun pakai baju yang tak menarik perhatian orang. Itulah Masya Allah tuan-tuan, ya. Kesemuanya ini kenapa?
kerana dia sebagai menghormati hak suami dia dan nak melahirkan rasa kesedihannya dengan kematian suaminya. Ini kita jagalah sebab banyak daripada kaum wanita kita pun mungkin tak begitu jelas ya dalam masalah ini. Habis Ustaz nak potong kuku boleh tak? Dia boleh potong kuku ya. Boleh potong kuku, maaf kata boleh cabut bulu ketiak, bulu ari-ari. Itu semua dibolehkan ya. Ataupun kalau dia nak memakai umpamanya minyak wangi tetapi pada selepas uzur haid dia. Kerana masa uzur haid dia tu, darah haid dia keluar tu, maka dia mungkin berbau. Jadi nak hilangkan bau dia, itu dia haruskan kerana ada sebabnya. Kalau selain pada itu memang tak boleh lah. Sekadar untuk nak berhias, nak berwangi-wangi tak boleh. Itu diharuskan atas keadaan darurat yang diperlukan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah beberapa hukum iddah yang saya ambil daripada kitab Mawsu'ah Fiqh Islami yang telah ditulis oleh Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama daripada Syria yang besar ya. Beliau sudah pun meninggal dunia. Semoga Allah merahmati rohnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, menyambung kita pula dalam kitab yang kita selalu baca iaitu kitab Fiqhul Ibadat ya, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Kitab ini yang dimana telah ditulis oleh Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus, dan beliau juga adalah daripada keturunan iaitu Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, yang dimana beliau ambil daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Semit, seorang ulama besar di kota Madinah Munawwarah. Semoga kedua-dua mereka Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat dan limpahkan rahmat dan barakah kepada roh-roh mereka, lindungi mereka daripada sekalian apa-apa musibah dan balak bencana yang tak diingini, dan dikurniakan mereka apa hajat mereka, dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan keberkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, masuk kita dalam perkara yang seterusnya daripada setelah kita kebumikan mayat. Jadi setelah kita kebumikan mayat, kita dah sebutkan bahawa selepas kita bacakan talqin dan kemudian kita ratakan kuburnya, bacakan Quran. Seberapa lama nak duduk di tepi kubur tu, duduklah untuk menemankan almarhum yang baru kembali ke rahmatullah, dan kemudian bacalah apa-apa ayat-ayat dan sebagainya. Ada juga setengah-setengah orang-orang kaya ya, mereka ini mengupah anak-anak tahfiz Quran supaya bergilir-gilir ganti membacakan Quran di tempat perkuburannya. Alhamdulillah dia rezeki. Dan ini pun perkara yang diharuskan. Jadi anak-anak tu pun duduklah situ bergilir ganti sampai pagi sampai malam ya. Masya Allah. Ada juga yang berbuat demikian. Itu tak adalah larangan ya. Itu pun tak disuruh. Tapi kalau dibuatnya tak adalah dosa ya. Itu harus hukumnya. Nah, kemudian kita pun membangunkanlah perkuburan dia. Kita dah sebut semalam, kita boleh bangunkan perkuburannya, tapi jangan tinggi-tinggi. Cukup dengan satu hasta daripada tanah tu, ya, kita nak letakkan batu keliling dia, ya, dan kemudian kita letakkan rumput-rumput yang menghijau ya, sebab rumput-rumput ini dia selagi dia hijau dia bertasbih. Jadi mayat yang dalam kubur tu mendapat syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila lalu di dua kubur, Nabi mengatakan dua orang dalam kubur ini sedang diazab kerana dosa yang mereka rasakan kecil, tapi dosa tu dosa besar. Satu dosanya, maaf kata dia kencing tak puas. Dia kencing tak puas tu maknanya bila dia lepas dia buang kecil ataupun dah buang qada hajat, jadi air kencing itu masih menitis keluar dan dia ambil wuduk dan sembahyang. Jadi itu berdosa. Dan yang keduanya iaitu orang yang membawa mulut, maknanya bawa cerita sana cerita sini sampai ke kawan dan saudara semua bergaduh. Ini namanya batu api. Jadi dua-dua orang ni mereka sangka mereka punya dosa kecil, tapi dosa mereka besar.
Jadi Nabi SAW patahkan dahan pokok kurma dan Nabi patahkan dua, satu kubur sini, satu kubur sini. Nabi kata mudah-mudahan dengan tasbihnya daun-daun pokok kurma ini meringankan azab orang yang dalam kubur itu. Sebab daun-daun hijau ni dia bertasbih. Dia daun-daun hijau tu bertasbih. Jadi apabila dia bertasbih, maka dengan itu ringanlah azab ada orang dalam kubur. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil dalil ini, kalaulah orang dalam kubur itu diringankan azab kerana tasbihnya daun, bagaimana lagi kalau bacaan Quran daripada orang yang beriman? Antara daun pokok dengan orang beriman lagi mulia di sisi Allah. Antara Quran dengan tasbih pokok, bacaan Quran lebih lagi tinggi daripada tasbihnya pokok. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i mensunatkan kita membacakan Quran di samping perkuburan tu. Kalau boleh kita khatam lagi bagus, seperti mana yang kita dah sebutkan semalam, ya. Sekurang-kurang baca Yasin ataupun surah Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali, ya. Dan demikianlah setelah kita dah bangunkan dapur-dapurnya kalau kita nak bangunkan, dan kemudian lepas tu kita letakkan batu nisan. Batu nisan tu kita boleh tulislah nama dia, tarikh hari bulan dia meninggal, ya. Jadi dengan itu kita pun bila nak cari kubur dia, kita pun tahu kat mana kubur dia. Dan di sini ada perbuatan menuliskan nama di perkuburan memang dilakukan, ada di riwayat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun melakukannya. Jadi itu bukan satu perkara bid'ah ataupun perkara yang salah seperti mana yang disangka oleh sebahagian orang-orang yang tidak mengikut pegangan 4 mazhab, ya. Kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut 4 mazhab. Salah satu daripadanya Imam Syafi'i, ya. Tapi ada orang yang tak mau ikut mazhab, nak pakai Quran hadis dia sendiri. Dia kata tak boleh, ini bid'ah, tulis nama-nama tak boleh. Jadi kadang-kadang kita nak pergi ziarah kubur Siti Khadijah, nak ziarah anak-anak Nabi SAW, Siti Fatimah. Ya, mana kubur tak tahu, tak kenal lah. Pasal apa? Tak ada nama. Dulu asal-asal ada. Tapi bila dah masuk fahaman Wahabi ni, dia dah buang semua. Jadi tinggal ketul-ketul batu, kita pun tak tahu. Melainkan orang yang tahu, orang yang dah biasa tu dia tahulah. Tapi kadang-kadang orang yang tak biasa baru masuk, mana kubur ni isteri Nabi. Padahal isteri Nabi tu ada lebih kurang 7 isteri Nabi yang dimakamkan di Madinah. 2 di satu iaitu Siti Khadijah di Mekah, dan satu lagi Maimunah iaitu di perjalanan dekat dengan Mekah, iaitu di Jamum, ya, lebih kurang dalam 50 km daripada Mekah. Itulah kuburnya Sayyidatina Maimunah isteri Nabi SAW. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kerana fahaman-fahaman ini terlalu sangat ekstrim, ya, terlalu rigid, ia tak mau pegang ataupun pendapat ulama lain. Padahal ulama lain pun ambil pada Quran hadis. Tapi mereka rasa mereka lah betul, orang lain semua salah. Seperti sekarang ni lah, kita buat maulid Nabi, bid'ah, ini Nabi tak buat, ini semua masuk neraka, astagfirullah. Inilah kadang-kadang kita tengok orang-orang kita hari ini, akhir zaman, ya. Mudah-mudahan Allah peliharalah kita, anak cucu kita semua, ya Allah. Selamatkanlah daripada fahaman-fahaman yang songsang ni, ya Allah. Pimpinlah kami dan mereka semua ke jalan yang Kau ridai, mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita dah bangunkan dapur-dapurnya, dah bangunkan batu nisannya. Maka kita sekarang kalau pergi menziarahi kubur ibu ayah kita, atau menziarahi kubur Nabi ataupun wali, ya, tak kira lah Nabi tu Nabi kita SAW, tapi Nabi kita di dalam kamarnya yang tertutup dengan pagar yang kita sudah tahulah. Macam mana kita lihat di dalam potret yang ada di belakang saya ni. Ini potret ni sebenarnya ialah gambar makam Nabi SAW, ya. Jadi dalam kita katakan pagar tu, itulah makam Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi di antara dua tiang putih itu yang kita nampak tu, yang kat dalam potret tu, itulah makam Nabi SAW dengan dua sahabat yang mulia. Tetapi kalau makam Nabi-Nabi yang lain, kalau sekira siapa yang berhasil ikut pakej saya yang pergi jejak Rasul, kita ziarah makam Nabi Syu'aib AS, kita pergi makam ziarah Nabi Musa AS, ziarah makam Nabi Daud AS, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, kita katakan Nabi Yaqub, ya. Masya Allah, ya, banyak Nabi-Nabi di Palestin, ya.
Sebab itulah saya selalu sebut-sebut kepada para jemaah, pergilah kalau rezeki panjang umur ni siap, pergilah ke Baitul Maqdis, kiblat kita pertama. Jangan sampai satu masa bila ditutup, kita dah tak boleh pergi lagi. Ni sekarang dah tutup dah ni. Kita nak pergi pun tak tahu bila kita, tak tahu. Kita doa saja. Tapi kalau sekiranya COVID ni tak selesai lagi, makan masa panjang lagi, kita pun tak tahu. Cuma kita harap dia selesai dengan segera. Itu saja ya. Jadi makam-makam tersebut ada antaranya boleh kita pegang pun ya. Makam Nabi Syuaib, Nabi Musa, boleh kita pegang tangan. Dia terletak saja ya. Jadi kalau sekiranya kita pergi makam para Nabi ataupun makam para wali-wali Allah, ya, makam kekasih-kekasih Allah, para sahabat-sahabat, ya, sebab dalam perjalanan ziarah, kita kata ziarah jejak Rasul ni, kalau ada yang pergi sampai ke Kairo, banyak sana makam para alim-alim ulama, ya. Kalau kita pergi ke Istanbul, ada makam sahabat Nabi Abu Ayyub Ansari. Dan begitulah juga kalau dulunya saya bawa jemaah pergi ke Damaskus, kita pergi ke makam Salahuddin Ayyubi, Panglima Islam yang telah mengambil kembali Baitul Maqdis daripada tangan orang-orang Crusaders, orang-orang Eropah. Alhamdulillah lah. Jadi kita boleh pegang kuburnya. Apakah Ustaz kita boleh cium kuburnya itu? Jadi kerana kita sayang kepada Nabi-Nabi ni, kita cium dia, kita pegang dia. Kita pegang, kemudian kita cium dia. Boleh ke? Ada orang rasa, tak boleh pegang. Kenapa tak boleh pegang pula? Dia bukan najis. Kenapa kita tak boleh pegang? Dia takut nanti syirik. Ini pun kadang-kadang satu fahaman yang kita rasa terlampau sangat. Apa tu makna syirik? Syirik tu maknanya menyekutukan Allah. Mengatakan ada Tuhan yang lain selain pada Allah. Itu syirik. Tapi kalau kita pegang kubur, apa yang syirik? Bukan kita sembah kubur, bukan kita kata kubur itu Tuhan. Kita kata Allah Tuhan aku. Tapi kubur ni kita pegang kerana kita rasa sayang. Jadi kalau sekiranya orang itu dia sayang kepada kekasih dia, dia tak dapat pegang tangan kekasih dia, peganglah sapu tangan kekasih dia pun jadilah. Kekasih aku punya sapu tangan ni. Kalau sekiranya kita pergi ke kubur tu, kita cium kuburnya. Apa salahnya? Ustaz ni kita syirik ni. Apa yang syirik kita cium kubur tu? Kubur tu kerana kita kasih sayang. Satu masa sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Ansari. Abu Ayyub Ansari ni sahabat besar tuan-tuan. Sewaktu Nabi SAW pertama kali masuk ke kota Madinah Munawwarah, Nabi belum ada rumah. Nabi duduk di mana? Rumah Abu Ayyub Ansari. Abu Ayyub Ansari, dia siapkan rumah, dia letak untuk Nabi SAW duduk. Duduklah rumah aku ya Rasulullah. Jadi rumah dia 2 tingkat. Jadi Nabi SAW dia tak nak susahkan Nabi. Nabi duduk di tingkat bawah. Begitulah dia duduk di atas, tapi dia tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Setiap kali dia nak tidur, dia terasa jangan-jangan kaki aku ni, dia bawahnya Nabi. Dia pindah tempat lain. Kemudian pindah tempat ni terasa lagi. Jangan-jangan aku ni di atas kepala Nabi. Dia pindah tempat ni. Masya Allah. Punya ta'zim, punya penghormatan dia kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi setelah wafat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa masa yang lama, kemudian dia pun datanglah ke kubur Nabi SAW, meletakkan pipi dia ke kubur Nabi. Dia cium kubur Nabi dan letakkan pipi dia ke kubur Nabi. Datang governor kota Madinah, Marwan. Kau ni buat apa ni? Ini tak boleh. Sekali orang ni pun pusing kepala. Abu Ayyub Ansari, sahabat Nabi. Marwan dia bukan sahabat Nabi. Jadi pun terkejut. Masya Allah. Sorry. Maaf. Dia tahulah ini sahabat Nabi lebih alim lagi. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, apabila beliau telah meninggalkan Madinah 6 bulan kerana dia pergi berjihad fi sabilillah sampai ke Damaskus, dan dia pun duduklah di Damaskus untuk nak bermukim di sana. Kemudian satu malam dia mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah kata, "Ya Bilal, tidakkah kau rindu kepadaku?" Maka Sayyidina Bilal pun bila bangun pada tidur, dia pun rasa sedih, sayu, menangis dia. Rindukan Nabi SAW. Dia pun terambil kuda yang laju, terus dia berangkat pergi ke Madinah. Dengan keadaan melalui padang pasir, panas ke, sejuk ke, tak peduli. Sampai Madinah Munawwarah, dia pun terus pergi ke makam Nabi SAW. Dia guling-gulingkan kepala dia ke makam Nabi SAW. Masa tu belum ada sangkar lagi. Belum ada kita katakan pagar lagi. Jadi tepi masjid itulah rumah Nabi SAW, rumah Siti Aisyah. Dan itulah dia perkuburan Nabi SAW. Dia pun guling-gulingkan kepala dia. Masya Allah, sahabat Nabi, Sayyidina Bilal. Dia tak tahu ke ini syirik? Mana ada syirik? Takkan sahabat Nabi, Sayyidina Bilal yang dijamin syurga, Nabi dengar tapak kaki dia dalam syurga waktu Nabi Isra' Mi'raj.
takkanlah dia buat syirik. Orang-orang zaman dulu mereka tahu ini cuma mengambil barakah. Barakah tu apa? Kebaikan. Macam kita sekarang ni kalau kita nak makan, bagus makan apa? Makan ini bagus, ini vitamin ni bagus. Makan ini bagus, ini kalsium ni bagus. Jadi kita makan tu kerana kita nak dapatkan kebaikannya. Begitulah perbuatan mengambil barakah. Jadi kalau kita cium tangan orang alim, cium tangan orang solehin, mengambil barakah. Mana mengambil kebaikan. Mudah-mudahan aku pun dapat keberkahannya, aku pun jadi orang baik. Aku dosa dah banyak dah. Jadi dengan ini mudah-mudahan Allah ampunkan dosaku. Ya, itulah nama barakah. Mengambil kebaikan. Itu dia tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat sendiri mencium kubur Nabi kita SAW. Jadi para alim ulama ada terbagi pada dua. Ada yang mengatakan mencium kubur itu makruh. Makruh tu kerana apa? Kerana kalau takut kita su'ul adab, kurang jaga tata tertib. Jangan kita terpekik-pekik, jangan kita menangis-nangis, meraung-raung, jangan. Ya. Tetapi kalau kita dapat jaga tertib dengan kita berniatkan untuk mengambil barakah, maka itu diharuskan, bahkan disunnatkan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada salahnya kalau kita niat untuk mengambil barakah, mencium dan memegang perkuburan. Jadi kalau misal kata kita rindu sangat kepada kekasih kita, apa kita buat? Kita dapat sapu tangan dia, kita cium sapu tangan dia. Oh, sapu tangan kekasih kau cium ya. Ini makam wali Allah, ni makam ulama, engkau tak cium, kenapa? Nanti syirik, astagfirullah. Habis orang cium sapu tangan kekasih dia tak syirik ke? Astagfirullahaladzim. Jadi nampak tuan-tuan ya, kadang-kadang sangat jauh sekali orang yang dangkal fikiran mereka memudahkan hukum syirik kepada orang Islam yang beriman Allah ya. Jadi kita jaga-jagalah, jangan anak-anak kita, diri kita pun jaga. Jangan kita maaf kata terkena dengan fahaman tersebut ya. Awas-awaslah kalau kita belajar tu dengan ustaz-ustaz mana pun, jangan sampai terkena dengan ustaz ataupun yang mengajar tu fahaman yang ekstrim yang kita sebutkan tadi. Sebab itulah kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri Iraq, di Syria, di mana orang-orang ekstrim yang ISIS yang membunuh orang Islam, yang berperang atas nama jihad, tapi bukan jihad, jahat dia tu. Apa dia buat? Kubur nabi-nabi yang ada dekat Iraq tu dan juga yang kat Syria, kubur ulama, dekorate pula. Auzubillah. Kerana dia kata ini syirik, orang-orang semua datang sembah. Mana ada orang Islam sembah? Kita tanyalah satu dunia. Pergilah ke hutan rimba, pergilah ke tempat yang atas pegunungan. Kau Islam? Yes, kau Islam. Kau sembah Nabi Muhammad SAW ke kau sembah Allah? Kami sembah Allah. Tak ada satu orang Islam, walau sebodoh mana pun, yang mengatakan aku sembah Muhammad. Tak ada. Itulah Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, aku tak bimbang kamu akan syirik lagi lepas aku. Aku tak bimbang. Sebab Nabi dah tahu dah, perkara ini sudah jelas dan nyata. Tuhan hanya Allah. Ya, tapi Nabi tetap sebagai seorang Nabi saja. Dia bukan lebih daripada itu. Tetapi yang aku bimbang ialah kalau dibukakan kekayaan dunia dan kamu berebut-rebut dan akan binasakan kamu. Seperti apa sekarang ini? Seperti apa sekarang ini? Ini yang Nabi bimbang. Nah, ini yang sudah berlaku. Orang Islam nak kejarkan dunia sampai tinggal semayang, tinggal hukum, halal haram tak peduli, tak pedulikan agama, yang penting dia dapat harta, belajar pun tak ada, ibadat pun tak ada, nak baca Quran pun tak ada masa. Itulah dia. Ini yang Nabi bimbang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Maaflah ya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada salahnya kita mencium kubur ataupun kita memegangnya. Apalagi kubur orang salihin, kubur para nabi, para wali ya. Kalau kita kesempatan pergi ziarah makam Habib Noor pula di Singapura ya. Kita sampai depan makam Habib Noor, kita pun cium tempat batu nisan dekat sebelah. Tak ada salahnya. Ya, cuma kita nak berniat untuk mengambil barakah. Dan itu diharuskan sebagaimana yang kita baru sebutkan sini. Jadi di sini kata Imam Ramli, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan itu sunnah. Mencium kubur itu sunnah. Kubur yang kita hormati, kita sayangi. Begitu juga kubur isteri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita ya. Kita datang ziarah, kita cium kat batu nisan dia. Jadi batu nisan itu kita cium ya. Kerana kita rasakan sayang kepada ibu kita. Tak ada salah. Macam saya dah katakan tadi, macam kita cium sapu tangan isteri kita. Macam tu juga Al-Quran. Jadi kita baca Quran, lepas kita baca Quran, kita cium Quran. Kenapa? Ini kitab Allah.
Kitabullah itu wahyu Allah. Kita sayang pada Allah. Jadi ini wahyu Allah. Kita cium dia tanda rasa kasih sayang. Tak ada salahnya sama sekali ya. Itu bukan kita sembah Quran. Kita tetap sembah pada Allah Ta'ala. Allahu alam. Dan kemudian meletakkan kasur tilam atau bantal untuk mayat dalam liang kubur, hukumnya adalah makruh. Kita siapkan tilam, siapkan bantal. Wah, kau ingat ni tempat tidur ke? Ustaz, kesian mayat ni, nanti nak baring lama. Ini sekejap aja. Ini yang kita nampak depan mata. Sekejap lagi, tak lama lagi dia akan berpindah masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu satu alam akhirat pula. Sebab tu kalau kita kata, Ustaz, macam mana ni mayat didudukkan, ditanya oleh malaikat munkar nakir macam Ustaz bacakan hadis malam. Tapi kalau kita korek kubur, mayat tu tetap baring juga. Itulah dia. Jadi di sini kita tak boleh nak samakan dengan dunia kita dengan alam barzakh. Sekarang kita lihat mayat-mayat orang-orang yang tak beriman, yang dibekukan dia dan kemudian dia letak dalam cermin. Kita kata, Ustaz, kalau orang kafir ni dia kena hukum dalam kubur kan, dia kena rotan, dia kena cemeti. Kalau sekiranya dia tak dikuburkan, dia letakkan dalam cermin, kemudian rakyat datang. Macam kita kata dekat negeri China, mayat Mao Zedong, salah seorang pemimpin negara itulah. Jadi tempat ziarah, orang datang ziarah tengok dia presiden lama dia tu. Padahal mayat ni dah meninggal, dah mungkin dah lebih daripada 40 tahun, 50 tahun ya. Tapi masih lagi kekal, dibekukan dia. Mayat Firaun yang menentang Nabi Musa AS, yang Allah tenggelamkan dia kat Laut Merah. Kemudian sudah ditemui. Dan sekarang disimpan di muzium di Mesir pula. Muzium Mesir. Kemudian orang datang boleh tengok, ni Firaun ni. Ni yang menentang Nabi Musa. Ini yang mengaku diri Tuhan dia. Tetapi macam mana dia nak kena azab di dalam cermin, di dalam kita kata simpanan muzium? Jawapan kita, dia sedang ada di dalam alam barzakh. Yang kau nampak tu jasad dia, tapi dia sudah ada dalam barzakh. Tak fahamlah macam mana ni. Ibarat kata kita sekarang sedang tidur di sebelah kawan kita tidur, kita tengok dia gelisah, ataupun kita tengok dia dalam keadaan berpeluh-peluh. Kemudian lepas tu dia pun bangun terkejut. Aku tadi alamak kena kejar hantu lah. Mana ada hantu? Kau tidur sebelah aku je. Nampak? Dia sudah masuk dalam alam mimpi. Sedangkan dia jasadnya berada di samping kita. Itulah dia mananya kita nampak jasad ni, mayat ini ada di samping kita. Tetapi roh dia sudah masuk dalam alam barzakh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi tak perlulah kita nak siapkan bantal ataupun tilam, selimut. Tak payah. Ini bukan dia nak masuk bilik hotel, tak ada ya. Ini Nabi kata, imma kubur itu satu taman daripada taman syurga, ataupun satu kawah daripada kawah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, jadikanlah kubur kami satu taman syurga ya Allah. Janganlah kau jadikan kubur kami satu kawah neraka ya Rahman. Ya Allah, kami mempunyai banyak dosa dengan Engkau dan banyak dosa kami dengan hamba-hamba-Mu. Kalaulah dosa kami dengan Engkau, ampunkanlah ya Allah. Kalau dosa kami dengan hamba-hamba-Mu, tolonglah, bantulah kami, pertanggunganlah di atas kami ya Allah. Ya Rahman, mohon kabulkanlah permintaan kami dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Jadi kalau dosa kita dengan Allah, kita minta ampun pada Allah. Kalau dosa dengan manusia, kalau kita ada sempat, kita jumpa dia minta maaf. Kalau tak sempat pun minta Allah Ta'ala tu pertanggungkan. Maknanya pertanggungkan tu Allah Ta'ala lah yang bereskan. Ya, itu memang dalam hadis pun ada ya. Apabila nanti di yaumul qiyamah, apabila ada orang yang berhutang dengan orang yang berhutang dengan orang lain. Jadi apabila ataupun kita ni ada buat salah dengan saudara kita, jadi Allah Ta'ala tu nak masukkan kita, kerana kita orang baik umpamanya lah ya, nak masukkan kita dalam syurga, tapi ada tersangkut dengan si Ahmad tu. Si Ahmad tu punya, kita ada dosa dengan si Ahmad. Kalau kita punya dosa tak dimaafkan si Ahmad, tak lepas dari kita. Allah Ta'ala menawarkan kepada si Ahmad, kalau sekiranya engkau punya dosa si Ali ni dengan kau ni, kalau kau ampunkan, aku masukkan kau syurga, tak ada soal-soal lagi. Nak tak? Sudah tentu dia nak. Sekarang dia tak pedulilah tentang orang dia hutang dia ke apa. Yang pentingnya aku nak masuk syurga.
Nampak? Jadi itu namanya Allah pertanggungkan. Allah mudahkan. Mentak-mentak kita pun macam kita pun tak tahu dosa kita dengan orang, ya. Kita pun minta pada Allah, ya Allah, kalau dosa aku dengan kau ampunkanlah. Kalau dosa aku dengan orang, kau pertanggungkanlah. Maknanya kau tanggunglah, ya Allah. Jadi Allah bereskanlah, minta Allah bereskan. Gitu sajalah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan disunatkan untuk berdiri bagi seseorang yang sedang melihat jenazah yang sedang dibawa ke pemakaman dan mendoakan sang mayat dan tatkala melihat jenazah. Jadi di sini kalau sekiranya kita ni di bila-bila masa kita nampak ada jenazah sedang berlalu, sunat kita berdiri, beri penghormatan. Baik dia jenazah orang Islam ataupun bukan Islam, ya. Sunat. Kenapa Ustaz? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat demikian. Jadi satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabat, lalu satu jenazah Yahudi. Nabi pun berdiri, beri penghormatanlah. Jadi sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi Rasulullah. Nabi pun menjawab, bukankah dia juga adalah anak Adam, makhluk Allah? Jadi di sini Nabi nak mengajar pada kita, penghormatan yang kita beri pada jenazah tak mengira agama. Itu agama antara dia dengan Tuhan. Tapi dia anak Adam. Mana dia pun saudara semanusia kita. Jadi kita ni ada dua jenis saudara. Pertama, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. Itu saudara kita seagama. Tetapi ada saudara kita bukan seagama tapi semanusia. Jadi kita ni sama-sama, semua kita ni asal usul kita daripada satu mak dengan satu bapa. Bapa kita Adam dan mak kita Hawa. Semua kita. Tanpa kira agama, tanpa kira bangsa, semua kita daripada satu mak. Jadi mereka ni bersaudara dengan kita juga. Saudara sebangsa atau apa kita kata, sekemanusiaan. Itulah dia. Humanity. Kemanusiaan. Jadi itu kita hormat dia. Jadi sunat kita berdiri sebagai penghormatan. Tidak ada lebih daripada itu. Bukan makna kita membenarkan agama dia, tapi sebagai penghormatan. Dan memindahkan mayat untuk dimakamkan di selain kota tempat meninggalnya, hukumnya adalah haram. Meskipun sang mayat telah berwasiat. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi hukumnya haram. Kita pindahkan mayat. Dia meninggal kat Malaysia, kita nak bawa balik Singapura. Dia meninggal kat Indonesia, kita nak bawa balik Malaysia. Dia meninggal kat Mekah, nak bawa balik ke Singapura. Haram, tak boleh kita pindahkan. Ini pada pendapat yang kuat lah. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa mayat itu dia ditanam di mana tempat dia meninggal. Sebab tu Rasulullah SAW dia meninggal kat mana? Dalam rumah Siti Aisyah. Dan dia dikebumikan dalam rumah Siti Aisyah juga. Radhiyallahu anha. Ini satu keistimewaan Siti Aisyah lah. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah dia bermimpi satu masa. Dia memimpi bahawa ada bintang yang cantik bersinaran, ya, jatuh dalam rumah dia, dalam kamar dia. Kemudian dia pun tak tahu apa cerita tu. Sampailah kemudian lepas Rasulullah wafat, kemudian Nabi ditanamkan dalam rumah dia, barulah dia tahu itulah mimpi dia, iaitu Rasulullah dikebumikan dalam rumah dia. Jadi Nabi itu ataupun seseorang tu ditanam di tempat mana dia meninggal. Jadi kalau kita meninggal di mana-mana kota, dia sudah ditanam di situ sudah. Tak payah nak susah-susah bawa balik. Jadi itu haram dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, ada juga sebahagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh kecuali jika meninggal di suatu tempat yang dekat dengan Mekah atau Madinah atau Baitul Maqdis atau di tempat perkuburan orang saleh. Itu kita pun pindahkan dia, tak apalah. Dia meninggal kat tengah-tengah jalan antara Mekah Madinah. Ini dah dekat Mekah ni. Bawalah pergi Mekah, tanam kat Mekah. Sebab Mekah ni tanah suci ni. Ataupun ke Madinah, ya, umpamanya. Tapi kalau kita jauh, ya, tempat tu bukanlah dekat, jauh. Nak makan masa, penerbangan, perbelanjaan. Daripada kita habis duit dengan perbelanjaan mungkin ribu-ribu. Kan kita derma madrasah, kita rumah anak yatim, kita buat niatkan untuk sim almarhum. Itu lagi dia perlukan. Ya, kalau sekiranya tempat itu lagi banyak orang ziarah. Allah, mak saya meninggal kat Mekah. Baguslah. Kita kalau pergi ziarah mak kita setahun sekali saja hari raya. Kalau hari raya itu tak pergi, Covid, alamak, miss 2 tahun sekali. Tetapi kalau sekiranya Mekah ke Madinah ke,
Tiap-tiap hari orang datang ziarah. Masya Allah. Bukan satu orang, bukan 100 orang. Ribu-ribu orang datang. Bila orang datang je, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kami. Itu doa, kira doa tu. Itu doa. Salam tu mana doa. Salam sejahtera tu Allah Ta'ala selamatkan kamu. Itu maknanya salam pada ahli kubur. Jadi itu doa. Dan doa tu mungkin orang yang soleh, orang alim, orang wali. Kita tak tahu, orang hafiz Quran. Jadi kalau ditanam di Mekah Madinah, itu lebih baik lagi. Bahkan kalau tanam Mekah Madinah tak kena azab kubur ya. Itu memang ada dalam hadis juga, ada riwayat lah ya. Jadi itu lebih baik. Jadi kalau nak pindahkan mayat tu, kita ingatlah ya, kalau sekiranya meninggal kat mana-mana, dah lah tak apa, kalau bapa meninggal kat mana, tanam kat sana sudahlah ya. Yang pentingnya kita doa, tiap-tiap hari doa. Kalau tanam di negara kita pun, tapi kita tak doa pun untuk mak bapak kita pun tak ada guna juga ya. Di mana dia meninggal, kita doakanlah. Itu doa tu pasti sampai ya. Maka tidak makruh lah dan tidak haram kalau dipindahkan ke tempat-tempat yang mulia macam kita sebut tadi ya. Iaitu kalau dekatlah dengan Mekah, Madinah, ya, Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ni dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang mati di Baitul Maqdis, maka dia mati di langit dunia. Langit dunia. Nah, sesiapa yang ditanam di Baitul Maqdis, dia ditanam di langit dunia. Masya Allah. Langit dunia tempat siapa tuan-tuan? Tempat malaikat. Ini kelebihan Baitul Maqdis. Kelebihan Baitul Maqdis banyak tuan-tuan ya. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan cerita. Siapa yang biasa ikut saya jejak Rasul, itu Alhamdulillah lah yang telah saya pimpin. Tapi itulah kelebihan Baitul Maqdis. Siapa yang tidur saja di Baitul Maqdis, maka dia dapat pahala seperti orang yang beribadat malam di tempat lain. Masya Allah. Kita tidur di Baitul Maqdis. Kita datang ziarah 3 malam. Kita tidur 3 malam tu kita tidur. Kita dapat pahala seperti kita ibadat di negeri kita. Dan kalau siapa yang bangun malam di Baitul Maqdis, bangun tahajud, seperti pahala orang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Itu kelebihan Baitul Maqdisnya ya. InsyaAllah kita doalah mudah-mudahan ya Allah bukakanlah kembali Baitul Maqdis, bukakanlah kembali Mekah Madinah untuk kami datang berziarah dan kami mengerjakan haji dan umrah ya Allah dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau kita nak pindahkan mayat itu ke tempat yang kita dah sebut tadi, kalau nak pindahkan, maka tidak boleh dipindahkan kecuali setelah dimandikan, dikafankan dan disolatkan dahulu. Dah siaplah semua. Dah dimandi, dah dikafan, dah disolatkan, barulah kita akan dipindah ke tempat kota Mekah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Kalau berdekatan dengannya lah ya. Kalau jauh sangat pun tak perlu ya. Kalau berdekatan ya. Kemudian masuklah kita dalam masalah hukum memindahkan mayat di sisi para alim ulama. Allahu a'lam. Masa kita ni cemburu sangatlah ke. Ya, kita ni nak kelang kabut pun nanti tak kesampaian. Tapi tak apalah. Itu pun sudah kita kata dapatlah manfaatnya insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab masalah perkuburan ataupun memakamkan atau mengkubumikan mayat insya-Allah ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, suatu pengumuman malam ini insya-Allah jam 9 malam akan ada satu forum ni antara saya dengan Buya Yahya. Buya Yahya semua orang kenal lah ya, yang sangat popular kan. Dia selalu keluar dalam FB ya tentang dia punya ceramah-ceramah agak ajaran-ajaran dia ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang mana ada kesempatan ya, silakanlah pada malam ini jam 9 malam. Dia akan kami keluarkan juga di FB TM Fauzi Travel ya. Macam mana tuan-tuan ikut sekarang ni FB saya ni, itulah FB yang kita keluarkan jam 9 malam insya-Allah ya. Mudah-mudahan dapat manfaat. Tajuknya mengenai bagaimana kita merealisasikan kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim alaihi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak kalau ada dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.